حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان riwayat daripada Abdurrahman bin Yazid dia kata dikatakan orang kepada Salman Al-Farisi yang kata ni wal qailuna humul musyrikun, kaum musyrikin, mereka kata kepada Salman Al-Farsi ni, tujuan mereka seolah-olah mereka mengejek-ejek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya mereka, qad 'allamakum nabiyyukum, sungguh pun nabi kamu dah mengajar kepada kamu kulla syai'in, setiap sesuatu, hatta al-khira'ata, sehingga al-khira'ah maksudnya adabut takhalli wal qu'ud indal hajah, adab cara masuk tandas dan duduk ketika qada hajat tu. Jadi kata-kata mereka ni seolah-olah ejek dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Rasulullah SAW ni tidak ada benda lain nak ngajar. Ngajar tu cara duduk, buang air, apa itu yang ajar, yang lain tak pandai ajar, seolah-olah begitu mereka nak ejek dengan Rasulullah SAW. Faqala Salmanu, Salman Farsi jawab kata, ajal ay na'am. Na'am ni jawab bagi harful istifham. Bila tanya soalan dengan menggunakan harful istifham hal, a dan sebagainya, biasanya ketika nak jawab ya ni guna kalimah na'am. Di sini khabar qad 'allamakum, khabar bermakna istifham. Bila jawab kepada khabar bermakna istifham seperti qad 'allamakum nabiyyukum salim, situ mengikut kaedahnya jawab dengan kalimah ajal, makna sama, na'am. Nahana an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kami kami menghadap kiblah dengan ghaid, membuang air besar, ataupun baul kecil. Jadi maksud Salman memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kami ke semua perkara halusi, bukan cara duduk, buang air dan adab masuk tandas saja, tidak. Sampailah benda-benda macam ni pun ada lagi Rasulullah SAW mengajar, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang menghadap kiblah ketika buang air, wa annastanjiya bil yamini, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kami daripada kami istinja dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kanan ni lil karamah untuk memuliakan tangan tu, benda-benda yang baik, guna tangan, pegang dengan tangan. Istinja, sapu, cuci bersih najis ni tidak boleh guna tangan kanan. Aw ayyastanjiya ahaduna, ataupun salah seorang daripada kami istinja bi aqalli min thalathati ahjarin, dengan menggunakan kurang daripada 3 batu. Maksudnya nak istinja, nak sapu cuci bersih najis tu wajib ambil 3 batu, tak boleh kurang daripada 3, walaupun dapat bersih dengan 3 batu
tidak boleh guna kurang daripada 3 batu. Jadi potongan hadis ayastanjiya ahaduna bi aqalli min salasati ahjar ni menjadi dalil bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalil dengan hadis bab ni, dan ijtihad Imam Syafi'i ialah istinja bil hijarah tak boleh kurang daripada 3. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah kurang daripada 3 batu pun, walaupun dengan 2 batu, asalkan hilang ain najis tu, kiranya sah. Jadi hadis berikutnya ada babu maja'a fil istinja'i bil hajaraini, kita akan baca. Di situ ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia istinja, dia suruh Abdullah bin Mas'ud cari batu. Abdullah bin Mas'ud bawa mai 2 batu dan 1 rausah, tahi binatang yang kering. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil 2 batu tu dan buang rausah sani. Jadi hadis tu menjadi dalil bagi Imam Abu Hanifah. Jadi 2 hadis bercanggah. Imam Tirmizi bawa selalu itu satu adat Imam Tirmizi, apabila ada hadis bercanggah, dia akan bawa mai dan dia akan isyarat penyelesaian di antara 2 hadis tu, dan juga apa hukum daripada hadis, dan imam mana beramal dengan hadis tu, dia akan bagi tahu. Itu satu cara Imam Tirmizi dia guna dalam susunan kitab Sunan Tirmizi ni. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah hadis sani menjadi dalil, dan juga ada lagi riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istajmara falyutir, sesiapa hendak memakai batu ketika istinja tu, maka hendaklah dia menggunakan batu bilangan ganjil. Faqad ahsana wa man fa'ala faqad ahsana, sesiapa lakukan begitu, dia lakukan perkara yang baik. Wa man la fala haraj, dan sesiapa tidak guna 3 ganjil, 3 batu, tidak mengapa. Jadi berdasarkan hadis-hadis lain, ada Imam Abu Hanifah dia ambil hadis tu, dan keputusan Imam Abu Hanifah istinja bil hajarain 2 batu boleh, dan istinja dengan 3 batu kiranya lebih afdal. Itu cara Imam Abu Hanifah cantum beramal 2 hadis tu. Dan di sisi Imam Syafi'i hadis istinja bi thalathati ahjar sani, kiranya hadis tu terlebih sahih. Dan hadis yang istinja bil hajarain sani, selepas ni kita akan baca, dalam sanad tu ada masalah. Jadi sebab tu Imam Abu Hanifah utamakan hadis istinja bi thalathati ahjar sani. Itu masing-masing kaedah daripada imam-imam mujtahidin. Apabila mereka jumpa 2 hadis berlainan, bercanggah, mereka akan usaha al-jam'u bainar riwayat. Pertama sekali mereka akan usaha supaya dapat selaraskan 2 hadis bercanggah tu, supaya boleh beramal 2 hadis tu. Kalau tak dapat, mereka akan cuba cara tarjih, akan cari jalan hadis mana sepatutnya utamakan beramal, dan hadis mana terpaksa ditinggal, tidak boleh beramal. Jadi hadis yang diberi keutamaan beramal dinamakan hadis rajih, dan hadis yang ditinggal tidak beramal tu hadis marjuh. Jadi dalam penentuan rajih marjuh sani, di sisi imam-imam
ada banyak kaedah tarjih, daripada 50 hingga 100 kaedah ada di sisi imam-imam tu. Dalam Kitabul I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Athar, dalam kitab tu ada sebut, Imam Hamdani ada sebut kaedah yang diguna pakai di sisi imam-imam mujtahidin ketika bercanggah hadis-hadis. Kaedah tarjih ada hampir 50, dan Hafiz Iraqi pula sebut dalam kitab An-Nukat ada kaedah tarjih yang diguna pakai di sisi imam-imam mujtahidin ada hampir 100 kaedah. Jadi dengan menggunakan kaedah-kaedah tarjih itulah imam-imam selesaikan masalah percanggahan yang ada di antara hadis-hadis tu. Kalau tak dapat selesai dengan cara tarjih, mereka akan pergi kepada nasakh, akan menentu mana hadis nasikh, mana hadis mansukh. Mereka akan beramal dengan hadis nasikh dan tinggal tidak beramal hadis mansukh tu. Itu cara imam-imam tu. Jadi akhirnya au an nastanjiya biraji'in au bi'azmin, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kami istinja dengan raji' tahi binatang yang kering, au bi'azmin ataupun dengan tulang. Raji' tahi binatang ni dia sendiri najis, macam mana kita nak bersihkan najis? Jadi tak boleh. Tulang ni dikira makanan bagi jin, jadi kita tak boleh cemarkan makanan dia. Dalam riwayat lain kita akan baca innahu zadu ikhwanikum, sesungguhnya tulang itu adalah bekalan makanan bagi kaum jin saudara kamu, ada begitu. Jadi tak boleh kita cemarkan tulang tu. Dan dalam hadis kita dah baca ni, dalam sanad tu ada Abu Muawiyah, haddatsana Hannadun qala haddatsana Abu Muawiyah, ada Abu Muawiyah rawi di situ. Abu Muawiyah ni seorang rawi yang dianggap rawi ahlul bid'ah wal ahwa, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ramai orang salah faham dengan rawi-rawi yang dianggap tidak ahlus sunnah wal jamaah. Mereka kata riwayat daripada rawi seperti itu tidak boleh ambil, dan hadis daripada rawi itu tidak boleh jadikan hujah dalam hukum ahkam. Itu satu kemasyhuran sekarang ni, sampailah setengah orang masyhurkan Imam Ibnu Ishaq ni seorang rawi Syiah, menyamar masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia nak buat punah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi tak boleh ambil riwayat daripada dia dan sebagainya. Mereka bawa kaedah-kaedah tu. Kalau begitu, sanad hadis ni dalam tu ada Abu Muawiyah, dia tu dianggap rawi fahaman murji'ah, rawi mempunyai fahaman murji'ah. Dan Imam Abu Dawud pula kata dia ni raisul murji'ah, ketua kumpulan murji'ah. Kalau sah kita sanad hadis ni, garanti kita tolak, kata tak boleh pakai. Kalau begitu, kenapa Imam Tirmizi ambil masuk sanad hadis ni dalam kitab dia? Lagipun Imam Tirmizi kata hadis Salman fi hadzal bab hadisun hasanun sahihun. Imam Tirmizi kata hadis ni hadis hasan lagi sahih. Kalau kita tolak, sebab
rawi tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah Murji'ah. Imam Tirmizi pula kata hadis hasan lagi sahih. Jadi tepat-tepat seperti inilah. Setengah-setengah orang kata Imam Tirmizi ni mutasahil fil hadis, permudah-mudahkan dalam bidang hadis ni. Hadis datang riwayat daripada rawi jenis tak betul, kenapa dia kata hasan sahih? Sepatutnya hadis ni daif jiddan. Itu mereka bawa cara tu. Jadi berkenaan dengan rawi ahlul bidah wal ahwa yang bukan ahlus sunnah wal jamaah ni, dah ada kaedah di sisi jumhur muhaddisin semenjak zaman Imam Bukhari, imam-imam kutubus sittah. Jadi imam-imam hadis dah pun mereka kaji dan bincang, termasuk Imam Bukhari sendiri. Kemudian mereka tentukan kaedah-kaedah penerimaan hadis daripada rawi ahlul bidah wal ahwa tu. Jadi mereka kata, kalaulah rawi ahlul bidah wal ahwa sani, pertama akidah dia tidak sampai tahap kufur syirik. Maksudnya memang fahaman dia bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi fahaman dia tidak sampai tahap akidah kufur syirik. Contoh kita ambil Syiah. Syiah setengah tu anggap Jibril AS ni salah sampaikan wahyu kepada Rasulullah. Allah suruh hantar ni kepada Sayyidina Ali. Maknanya mereka ingkar nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu terang, fahaman seperti itu dah sampai tahap kufur syirik. Kalaulah kumpulan yang menghormati Ahlul Bait, sanjung tinggi dengan keluarga Rasulullah SAW, Sayyidina Ali dan sebagainya, tapi mereka tidak ada fahaman seperti sani. Mereka yakin benar-benar Nabi Muhammad SAW ni memang Nabi Allah, Rasulullah. Mereka tidak ingkar nubuwah Rasulullah SAW. Jadi kalau macam tu jenis dituduh Syiah seperti itu, akidah mereka tidak sampai tahap kufur syirik. Yang kedua, kalaulah Ahlul bidah wal ahwa sani dianggap siqah. Siqah makna orang mukallaf yang diberi tanggungjawab, Muslim, dan menjauhi diri daripada dosa kecil dan juga menjauhi diri daripada kefasikan. Itu ta'rif bagi siqah ataupun adal. Kalau rawi itu, perawi Ahlul bidah wal ahwa sani, dianggap perawi siqah. Yang ketiga, jadi sebelum yang ketiga tu nak bagi faham berkenaan dengan siqah tu, kita tidak boleh anggap Ahlus Sunnah wal Jamaah saja kita nak anggap perawi siqah. Perawi daripada fahaman Ahlul bidah wal ahwa tu tidak siqah, kita nak kira tetap begitu, tak boleh. Sebab di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada yang tidak siqah, ada yang siqah. Di kalangan Ahlul bidah wal ahwa pun ada juga siqah. Contohnya Mu'tazilah, fahaman mereka kalau orang buat dosa besar, khalid finnar, kekal dalam neraka. Jadi orang ada fahaman Mu'tazilah, betul-betul ikut fahaman Mu'tazilah, dia akan jauhi diri daripada dosa besar disebabkan dia takut kekal dalam neraka. Kalau kita buat dosa besar, masuk neraka,
habis menanggung dosa kita, azab kita tu, kita akan keluar daripada neraka, masuk syurga, tidak kekal dalam neraka. Jadi kira tu berat, Mu'tazilah lagi ringan kita. Begitu juga Khawarij, aman mereka, orang buat dosa besar, kharij anil Islam, keluar daripada Islam. Kalau begitu, orang ada fahaman Khawarij ni, dia akan jaga elak daripada melakukan dosa besar, disebabkan mereka takut buat dosa besar ni keluar daripada Islam. Kita kalau buat dosa besar tidak keluar daripada Islam, jadi beza di situ. Jadi maknanya di kalangan mereka juga ada mereka yang ada sifat siqah, takut dengan dosa-dosa dan menjauhi daripada dosa dan sebagainya, ada di kalangan mereka. Jadi itulah maksud rawi itu ahlul bidah wal ahwa, tapi dia ni siqah. Itu yang kedua. Yang ketiga, fahaman daripada rawi ahlul bidah wal ahwa sani tidak sampai tahap kufur syirik. Yang tu dah sebut tadi kan, tidak sampai fahaman kufur syirik. Yang kedua siqah. Yang ketiga riwayat daripada rawi ahlul bidah wal ahwa sani tidak bercanggah dengan fahaman ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang ketiga. Yang keempat, riwayat daripada rawi ahlul bidah wal ahwa sani tidak ada unsur-unsur menarik kepada fahaman mereka. Maknanya kita tengok riwayat daripada mereka seperti Abu Muawiyah Sani, apa dia riwayat? Dia riwayat tentang kisah Salman Farsi berbahas dengan kaum musyrikin berkenaan dengan istinja dan sebagainya. Tidak ada di situ dia nak bawa fahaman Murji'ah. Apa fahaman Murji'ah? Murji'ah kata setelah beriman tak buat amal ibadat pun tak apa, buat dosa pun boleh masuk syurga juga, tidak akan masuk neraka. Seperti mana orang kafir yang mempunyai kufur tidak masuk syurga, begitu juga orang Islam yang mempunyai iman sedikit pun dia tidak boleh masuk neraka. Itu fahaman Murji'ah. Jadi adakah tidak dalam hadis sani kita tengok tidak ada fahaman-fahaman tu. Jadi Abu Muawiyah dianggap Raisul Murji'ah sani, walaupun dia mempunyai fahaman ahlul bidah wal ahwa, bercanggah dengan ahlus sunnah wal jamaah, dianggap dia tu fahaman dia tidak sampai tahap kufur syirik, dan dianggap dia tu rawi siqah. Dan juga riwayat daripada dia tu kita baca sani tidak ada unsur-unsur menarik kepada fahaman Murji'ah. Dan juga riwayat daripada Abu Muawiyah sani tidak bercanggah dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi syarat-syarat sani, syarat-syarat yang ditetap oleh imam-imam muhaddisin mu'tabar seperti Imam Bukhari, imam dulu. Jadi setengah orang sekarang ni tak kira kaedah-kaedah tu. Dia punya kaedah sendiri, rawi cenderung Syiah, tidak fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bidah wal Ahwa, tolak dia. Riwayat daripada dia pun tak boleh terima dan sebagainya. Itu kaedah tu sendiri bercanggah dengan kaedah jumhur muhaddisin. Jadi cuba kita tengok Abu Muawiyah ni dalam Bukhari pun ada. Imam Bukhari ambil juga sanad hadis di mana dalam sanad tu ada Abu Muawiyah. Sanad tu Imam Bukhari masuk dalam Bukhari sebagai
hadis bab sanad sahih, bukan mutaba'ah. Sanad hadis bab haddatsana di situ. Jadi dalam Sahih Bukhari ada haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham bin Urwah. Abu Muawiyah riwayat daripada Hisham bin Urwah. Ada sanad tu dalam Sahih Bukhari dalam Kitabut Taharah. Maknanya Imam Bukhari juga ambil sanad hadis yang ada rawi Abu Muawiyah dianggap murji'ah, tidak ahlus sunnah wal jamaah, rawi ahlul bidah wal ahwa. Begitu juga Imam Bukhari masukkan Ibnu Ishaq, yang orang duk kata rawi Syiah Sani dalam Bukhari juzuk kedua. Di situ Imam Bukhari sebut Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Maghazi qala Ibnu Ishaq. Imam Bukhari sebut Ibnu Ishaq kata, dia pun masuk pandangan Ibnu Ishaq tu. Dan begitu juga dalam Kitabut Taharah ada satu tajuk hadis. Di situ Imam Bukhari jadikan tajuk bab dengan potongan hadis. Muhaddisin kaji, cari, tengok hadis tu datang dengan sanad mana, akhirnya jumpa sanad hadis tu dalam kitab Musnad Ahmad dan juga kitab Al-Adabul Mufrad, dikarang oleh Imam Bukhari sendiri. Dalam tu ada hadis tu dengan sanad hadis tu. Dalam sanad tu dapati Muhammad bin Ishaq Sani ada. Jadi Imam Bukhari boleh terima hadis datang dengan sanad yang ada Imam Muhammad bin Ishaq Sani, boleh jadikan tajuk bab dalam kitab Bukhari dia, dan boleh masuk dalam Kitabul Maghazi dia. Kenapa kita nak jadikan masalah? Ramai orang kata Ibnu Ishaq ni Syiah, mereka tidak ambil kira. Imam lain kata siqah, Imam Bukhari sendiri kata Ibnu Ishaq ni imamul hadis. Dan juga mereka bawa satu pendapat daripada Imam Malik, di mana Imam Malik pernah kata, aku berani sumpah tentang Ibnu Ishaq ni, aku berani sumpah di antara maqam Ibrahim dan Hajar Aswad, aku berani sumpah kata Ibnu Ishaq ni dajjal kadzab. Mereka dah bawa yang tu, dan mereka tidak cerita. Akhirnya Imam Malik dia dapati apa yang dia kata ni salah. Dia tarik balik kata-kata dia dan dia sampaikan hadiah kepada Imam Ibnu Ishaq. Itu mereka tidak cerita. Daripada Imam Ibnu Ishaq ni, Sufyan Tsauri, Imam Syabi, imam-imam masyhur Abu Thawr dan sebagainya, mereka riwayat daripada Ibnu Ishaq. Kalau tak betul rawi itu, imam-imam seperti Sufyan Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, takkan dia nak ambil riwayat daripada Ibnu Ishaq tu. Dan perkara-perkara salah faham seperti itu memang berlaku. Pernah Imam Nasai kata Imam Abu Hanifah ni murji'ah, kemudian dia dah tahu betul-betul cerita tu, dia tarik balik kata-kata dia, salah sampai maklumat. Mereka mula-mula kata begitu, kemudian tarik balik kata-kata mereka tu. Jadi begitu jugalah dengan Imam Ibnu Ishaq. Dan dalam sanad Sani Abu Muawiyah rawi ahlul bidah wal ahwa, Imam Tirmizi ambil riwayat daripada Abu Muawiyah tu. Di bawah tu Imam Tirmizi ada sebut hadis Abu Muawiyah Sani hadis hasan lagi sahih. Wa fil babi an Aisyah wa Khuzaimah bin Thabit wa Jabir wa Khallad bin Sa'ib an abihi, daripada ayah Khallad iaitu Ibnu Sa'ib. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, wa hadithu Salmana fi hadzal babi hadisun hasanun sahihun,
hadis Salman yang datang riwayat daripada sanad ada Abu Muawiyah Sani. Imam Tirmizi kata hadis hasan lagi sahih. Wa huwa qawlu aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum, dan ia adalah maksudnya fahaman daripada hadis sanilah menjadi pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum, dan juga mereka yang wujud setelah mereka sahabat iaitu tabi'i. Ra'au, mereka melihat, yakni mereka berpendapat annal istinja'a bil hijarati yujzi'u sesungguhnya istinja dengan batu tu memadai. Wa illam yastanji bil ma'i, walaupun tidak istinja dengan air, syaratnya idza anqa asaral ghaiti wal bauli, apabila bersih suci daripada kesan berak. Ghaid di sini berak, yang tadi ghaid itu apa nama, sama juga air, buang air besar, dan juga air kecing. Kesan daripada berak kecing tu dah hilang, dah bersih dengan menggunakan batu, itu memadai walaupun tidak istinja dengan air. Wa bihi yaqulu Thawri wa Ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, dan berkata dengan pendapat itu adalah Sufyan Thawri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i sendiri, Imam Ahmad, dan juga Imam Ishaq. Babu ma jaa fil istinja'i bil hajaraini. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan istinja dengan menggunakan dua batu. Haddatsana Hannadun wa Qutaibatu qala haddatsana Waqi'un عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مقصود di sini Abdullah bin Mas'ud قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته. Abdullah bin Mas'ud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kerana qada hajatnya. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Abdullah bin Mas'ud, iltamis li salasata ahjar, tolong carikan 3 batu untuk aku. Qala, Abdullah bin Mas'ud kata, fa'ataituhu bihajaraini wa rawsatin, aku membawa datang kepadanya pada Rasulullah SAW dengan 2 batu dan 1 tahi binatang yang kering. Fa'aqadha al-hajaraini wa al-rawsata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu untuk istinja, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam campak buang rawsah, tahi binatang tu. Waqala, seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha ay innar rawsata riksun ay najisun, sesungguhnya rawsah itu, tahi binatang yang kering itu adalah najis. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, wa hakadha rawa Qais bin Rabi'i hadha al-haditha an Abi Ishaq, dan beginilah Qais bin Rabi' riwayat hadis ni daripada Abi Ishaq, daripada Abi Ubaidah, daripada Abdullah bin Mas'ud, nahwa hadis Israil. Qais bin Rabi' juga riwayat hadis ni umpama hadis Israil. Hadis Israil iaitu hadis yang kita baca sani. Warawa Ma'marun, maksudnya hadis Israil sani ada sokongan tarik daripada riwayat Qais bin Rabi'. Warawa Ma'marun wa Ammar bin Ruzaiq, Ma'mar dan juga Ammar bin Ruzaiq riwayat daripada Abi Ishaq.
Maknanya tadi Israel riwayat daripada Abi Ishaq, begitu juga Qais bin Rabi juga riwayat hadis ni daripada Abi Ishaq. Tapi di situ Abi Ishaq riwayat daripada Abi Ubaidah, dua-dua sanad, satu Israel, satu Qais bin Rabi. Dua-dua tu, dua rawi sani Israel dan Qais bin Rabi riwayat daripada Abi Ishaq. Abi Ishaq riwayat daripada Abi Ubaidah. Abi Ubaidah ni anak Abdullah bin Mas'ud. Dia riwayat daripada ayah dia Abdullah bin Mas'ud tu. Begitu juga Ammar bin Rozaiq, mereka juga riwayat daripada Abi Ishaq. Tapi di situ yang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud ni tidak anak dia, orang lain, Alqamah. Jadi beza di situ. Warawa Zuhairun an Abi Ishaq, dan begitu juga Zuhair riwayat daripada Abi Ishaq an Abdurrahman ibn al-Aswad. Abi Ishaq riwayat di situ orang lain pula, tidak ayah, tidak anak Abdullah bin Mas'ud, bukan Alqamah, orang lain pula, iaitu Abdurrahman bin Aswad an abihi, daripada ayah dia Aswad bin Yazid. Baulah dia tu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Warawa Zakaria bin Abi Zaidah. Hadis ni Zakaria bin Abi Zaidah juga riwayat daripada Abi Ishaq. Tapi Abi Ishaq di sini tidak riwayat daripada anak Abdullah bin Mas'ud, riwayat daripada Abdurrahman bin Yazid, daripada Aswad bin Yazid, baulah Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksudnya Imam Tirmizi, hadis ni mempunyai sanad, beberapa sanad, dan dalam sanad-sanad tu ada banyak tidak kesamaan, maknanya banyak berbeza. Cuba kita tengok Israel dan Qais bin Rabi riwayat daripada Abi Ishaq. Di situ Abi Ishaq riwayat daripada anak Abdullah bin Mas'ud. Yang sanad lain pula, Abi Ishaq riwayat daripada Alqamah ada, Abi Ishaq riwayat daripada Abdurrahman bin Aswad ada, Abi Ishaq riwayat daripada Abdurrahman bin Yazid ada. Jadi Abi Ishaq ni dia riwayat daripada rawi-rawi tidak sama, sedangkan hadis datang riwayat sama daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi dalam sanad ada banyak ikhtilaf. Hadis seperti itu dalam istilah muhaddisin dinamakan hadis mudtarib. Wa hadha hadisun fihi ittirabun, dan inilah sebuah hadis yang mempunyai ittirabun ay ikhtilafun, ada ikhtilaf dalam sanad tu. Jadi apabila hadis tu mempunyai masalah ikhtilaf ada pada sanad dan ada ikhtilaf pada matan, hadis tu dinamakan hadis mudtarib, hadis yang mempunyai ikhtilaf. Bila ada ikhtilaf pada sanad dan pada matan, selagi tidak dapat selesaikan ikhtilaf yang ada dalam sanad dan dalam matan, hadis akan dianggap hadis dhaif. Bila dapat selesai masalah percanggahan yang ada dalam sanad hadis ataupun matan hadis, ketika itu hadis akan lepas daripada menjadi dhaif, tapi hanya akan kekal pada tahap hasan, tidak akan jadi sahih. Jadi cara selesaikan ikhtilaf yang ada pada hadis mudtarib, sama ada ikhtilaf ada pada sanad ataupun matan, caranya imam-imam muhaddisin
akan cantumkan sanad-sanad tu ataupun matan-matan tu supaya dapat selesaikan masalah yang ada dalam sanad ataupun matan. Kalau tidak dapat, mereka akan cari sanad mana, matan hadis mana dianggap terlebih baik, dan mereka akan utamakan sanad tu, matan tu akan pilih ambil, dan yang tidak dapat utama tu mereka akan tinggal. Bila dapat selesai dengan cara-cara tu, hadis akan terlepas daripada menjadi dhaif. Kalau tidak dapat selesai, hadis mudharib sani akan dikira hadis dhaif. Jadi cuba kita tengok penyelesaian daripada muhaddisin macam mana dengan sanad-sanad yang timbul masalah sani. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال شعبة أمير المؤمنين في الحديث، dia riwayat daripada Amr bin Murrah. Qala, Amr kata, Sa'altu Aba Ubaidah bin Abdullah, aku tanya kepada Abu Ubaidah anak Abdullah tu, hal tadhkuru min Abdullah syai'an, adakah engkau menceritakan sesuatu hadis daripada Abdullah? Maknanya tanya sama anak, adakah engkau riwayat hadis daripada bapa engkau tu? Qala la, Ubaidullah jawab kata tidak. Maknanya Ubaidullah tidak riwayat hadis daripada ayah dia Abdullah bin Mas'ud. Akhir sekali dalam bab tu cuba tengok, wa Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud lam yasma' min abihi. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud tidak dengar hadis daripada ayah dia, wala yu'rafu ismuhu, dan tidak dikenali nama dia, nama Abu Ubaidah siapa itu pun tidak dapat tahu. Abu Ubaidah ni kunyah dia, kunyah bagi anak Abdullah bin Mas'ud. Gelaran dia, nama tidak diketahui. Jadi maksudnya di antara Abu Ubaidah dan Abdullah bin Mas'ud ni ada terputus sanad. Abu Ubaidah tidak dengar hadis daripada Abdullah. Dalilnya Amr bin Murrah pernah tanya kepada Abu Ubaidah sendiri, adakah engkau dengar hadis daripada ayah engkau? Dia jawab kata tak. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, Sa'altu Abdullah bin Abdurrahman, aku tanya kepada Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Abdullah bin Abdurrahman ni Imam Ad-Darimi sahibus sunan. Imam Tirmizi rujuk kepada tu guru dia Abdullah bin Abdurrahman tu. Dia tanya, ayyur riwayati fi hadzal hadits an Abi Ishaq as-sahhu, riwayat yang manakah di antara riwayat-riwayat dalam hadis ni, pada hadis ni yang datang riwayat daripada Abi Ishaq tu, riwayat yang mana as-sahhu terlebih sahih ataupun terlebih rajih. As-sahhu ay arjahu, terlebih rajih. Falam yaqdi fihi bi syai'in, maka Imam Ad-Darimi tidak buat apa-apa keputusan padanya. Dia tidak jawab, dia tidak buat putusan apa-apa, sama ada riwayat siapa-siapa dianggap paling sahih, dia tidak jawab.
Wasa'altu Muhammadan an hadha ay an hadzal ittirabi. Imam Tirmizi kata, aku tanya pula kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang ikhtilaf ini. Jadi ini cara Imam Tirmizi, dia sambil riwayat hadis dia akan nyatakan khilaf a'immah. Tujuan Imam Tirmizi sendiri bayanul mazahib, menerangkan mazhab bagi imam tu di bawah hadis-hadis yang dia riwayat tu, dan juga mana-mana hadis yang mempunyai illah, kecacatan dalam sanad ataupun matan, itu dia akan cerita. Ada apa-apa masalah dia tidak dapat selesai, dia akan rujuk kepada 3 orang tok guru dia. Terkadang dia rujuk kepada Imam Darimi, kadang dia rujuk kepada Imam Abu Zur'ah, kadang dia rujuk kepada Imam Bukhari. 3 imam ni rujukan utama bagi Imam Tirmizi. Pertama Imam Darimi, yang kedua Imam Abu Zur'ah, yang ketiga Imam Bukhari. Tapi dalam Sunan Tirmizi kita akan jumpa banyak Imam Bukhari, banyak Imam Tirmizi rujuk kepada dia. Sa'altu Muhammadan, banyak tempat kita akan baca. Di situ ada jawapan daripada Imam Bukhari. Jadi dalam bab ni Imam Tirmizi tanya kepada Imam Bukhari tentang ikhtilaf ini. Falam yaqdi fihi bi syai'in. Imam Bukhari juga tidak membuat apa-apa keputusan padanya. Tapi walaupun dia tidak buat apa-apa keputusan di sini, Imam Tirmizi, anak murid cidik Imam Bukhari, dia dapat jam. Imam Bukhari ni seolah-olah dia cenderung ataupun utamakan hadis Zuhair, datang riwayat daripada Abi Ishaq tu. Sebab tu dia tulis wa ka'annahu ra'a hadits Zuhairin an Abi Ishaq, wa ka'annahu ay ka'anna Muhammadan. Imam Bukhari seolah-olah dia melihat, yakni dia memandang kepada hadis Zuhair, datang riwayat daripada Abi Ishaq, daripada Abdurrahman bin Al-Aswad, daripada ayah dia Aswad bin Yazid, daripada Abdullah bin Mas'ud. Sanad hadis Zuhair tu seolah-olah dia anggap ashbahu ay aqrabu ila sawab, lebih hampir kepada kebenaran. Sebab tu wa wada'ahu fi kitabil jami'i, dan Imam Bukhari meletakkan sanad hadis Zuhair berkenaan dengan cari 3 batu, Nabi ambil 2, 1 buang sani. Hadis tu dalam Bukhari pun ada dengan sanad Zuhair an Abi Ishaq an Abdurrahman ibn al-Aswad. Walaupun Imam Bukhari tidak buat apa-apa putusan sanad mana paling sahih dalam riwayat-riwayat tadi datang daripada Abi Ishaq tu, tapi disebabkan dia sendiri masukkan sanad Zuhair an Abi Ishaq dalam kitab Bukhari dia, daripada situ Imam Tirmizi kata nampak gaya Imam Bukhari ni seolah-olah dia utamakan sanad hadis Zuhair an Abi Ishaq tu. Dia masuk dalam kitab Jami' Bukhari dia. Jadi setelah Imam Tirmizi, kemuka pandangan Imam Bukhari, iaitu Imam Bukhari tarjih utamakan Zuhair an Abi Ishaq. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, wa asahhu syai'in fi hadha ay fi hadzal babi, fi hadzal ittirabi,
dalam bab ni riwayat paling sahih sesuatu indi di sisi aku hadis Israel wa Qais, hadis Israel yang riwayat daripada Abi Ishaq dan juga Qais bin Rabi riwayat daripada Abi Ishaq. Abi Ishaq pula riwayat daripada Abi Ubaidah an Abdullah. Jadi walaupun Abu Ubaidah dianggap tidak ada sama, tidak ada dengar hadis daripada ayah dia dan nama dia pun tidak tahu dan sebagainya, Imam Tirmizi sebut pada akhir bab ni, walaupun begitu dia pilih hadis Israel dan Qais yang ambil riwayat daripada Abu Ishaq daripada Abu Ubaidah anak Abdullah bin Mas'ud Tsani. Maknanya pilihan dia bercanggah dengan pilihan daripada Imam Bukhari, tu guru dia. Sebab apa Imam Tirmizi dia pilih sanad hadis Israel? Lianna Israila asbatu wa ahfazu li hadis Abi Ishaq min haula'i, kerana Israel Sani asbatu dia tu lebih teguh, wa ahfazu lebih hafaz, lebih hafal bagi hadis Abi Ishaq datang daripada mereka maksudnya selain daripada Israel dan Qais bin Rabi ambil riwayat daripada Abi Ishaq Sani, iaitu Ma'mar, Ammar, Zuhair, Zakaria bin Abi Zaidah, 4 orang. Mereka juga ambil hadis riwayat daripada Abi Ishaq. Jadi ada 4 sanad lagi selain daripada 2 sanad yang Imam Tirmizi pilih. Jadi yang Imam Tirmizi pilih 2 sanad yang berlainan dengan Imam Bukhari Sani, hadis tu datang riwayat daripada Israel. Jadi kajian Imam Tirmizi dapati Israel, perawi hadis Israel ni lebih teguh, lebih hafaz, ingatan lebih kuat daripada 4 orang Sani. Jadi sebab tu dia tidak ambil riwayat daripada 4 orang tu, dia ambil sanad Israel tu. Lagipun riwayat Israel ni ada mutaba'ah wa taba'ahu ala zalika Qais bin Rabi' dan mutaba'ah mengikuti, menyokong akan hadis Israel tu ala zalika, atas itu, atas periwayatan itu oleh Qais bin Rabi'. Jadi dengan sebab ada sokongan tarik lain, hadis lebih kukuh, lebih teguh. Jadi itulah kajian ataupun kaedah Imam Tirmizi, dia memilih riwayat Israel dan Qais datang riwayat daripada Abi Ishaq tu. Jadi nampaknya di sini Imam Tirmizi bercanggah dengan tu guru dia Imam Bukhari. Jadi tidak kita nak kata Imam Tirmizi salah disebabkan bercanggah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari lah betul, tak boleh kita pegang di situ, sebab Imam Bukhari juga mujtahid dalam bidang hadis. Begitu juga Imam Tirmizi pun, walaupun anak murid Imam Bukhari, dia juga mujtahid fil hadis. Dia mujtahid juga di kalangan dalam bidang hadis, seperti mana Imam Bukhari layak ijtihad kedudukan perawi hadis dan kedudukan hadis-hadis. Imam Tirmizi juga ada kebolehan dalam bidang tu. Jadi yang tadi
Imam Bukhari dia utamakan riwayat Zuhair an Abi Ishaq, dia masukkan dalam kitab Jami'. Dia berhak pilih. Begitu juga Imam Tirmizi juga berhak dia memilih sanad hadis yang mana dia akan utamakan dalam banyak-banyak khilaf sanad hadis bagi hadis sani. Qala Abu Isa Imam Tirmizi kata, sami'tu Aba Musa Muhammad ibn al-Musanna yaqulu dan aku dengar Abu Musa Muhammad bin Musanna kata, sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqulu, aku dengar Abu Musa Muhammad bin Musanna kata, iaitu aku dengar daripada Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ni seorang imam jarah ta'dil, seperti mana Yahya bin Ma'in, seperti mana Yahya bin Sa'id Al-Khattan. Mereka ni merupakan guru bagi Imam Bukhari, Imam Tirmizi. Mereka lebih mahir dalam bidang jarah ta'dil. Imam Bukhari juga sama, seorang imam dalam bidang jarah ta'dil juga. Jadi Imam Tirmizi dia berdalilkan dengan kata-kata Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi yaqul, dia kata, ma fatani alladhi fatani min hadis Sufyan ats-Tsauri, tidak terlepas bagi aku hadis yang mana menjadi terlepas bagiku daripada hadis Sufyan Tsauri an Abi Ishaq, daripada Abi Ishaq. Maknanya apabila aku terlepas mengambil hadis daripada Sufyan Tsauri, datang sanad daripada Abi Ishaq. Kalau dah terlepas, ketika tu apa dia buat Abdurrahman bin Mahdi tu? Illa lamat taqaltu bihi ala Israila, kecuali aku bergantung ke atas riwayat Israel, li'annahu kana ya'ti bihi atamma, kerana dia Israel tu membawa hadis lebih sempurna. Jadi maksudnya Abdurrahman bin Mahdi kalau dia terlepas apa-apa hadis, dia nak ambil daripada Sufyan Tsauri yang riwayat daripada Abi Ishaq, dia tengok adakah tidak hadis tu datang riwayat daripada Israel. Kalau ada yang dia dah terlepas tidak dapat ambil daripada Sufyan Tsauri an Abi Ishaq tu, dia akan ambil daripada Israel pula ambil daripada Abi Ishaq. Maknanya seperti Imam Abdurrahman bin Mahdi Imamul Jarhi wa Ta'dil, yakin dengan dia, pegang dengan dia, sudi menerima riwayat yang datang daripada Israel tu apabila terlepas hadis datang riwayat daripada Sufyan Tsauri. Jadi maknanya kedudukan Israel ni tinggi di sisi Abdurrahman bin Mahdi Imamul Jarhi wa Ta'dil tu. Wa Zuhairun, dan komen daripada Imam Tirmizi terhadap pilihan Imam Bukhari, iaitu wa Zuhairun fi Abi Ishaq laisa bidzaka, ay laisa bidzakal qawi, dan apa nama Imam Tirmizi kata Zuhair dalam bab riwayat daripada Abi Ishaq ni tidak kuat. Sanad hadis daripada Zuhair itu dianggap tidak kuat. Sebab apa? Lianna sama'ahu, kerana dengar hadis oleh Zuhair minhu min Abi Ishaq. Zuhair dengar hadis daripada Abi Ishaq ni
bi akhiratin. Ba bermakna fi akhirah, di akhirat, bukan di dunia. Terjemah macam mana? Kerana dengar hadis oleh Zuhair minhu, daripada Abi Ishaq tu, bi akhiratin, di akhirat, bukan akhirat sana. Bi akhiratin ay fi akhiri umrihi, pada akhir umurnya. Maknanya Abu Ishaq dah tua, mencecah akhir umur, hampir meninggal dunia. Ketika tu dia dengar. Maksudnya itu dianggap dia dengar hadis ketika dia tua umur, ketika dia boleh jadi dah nyanyak, masa tu kurang ingatan, hilang ingatan, dan sebagainya. Macam-macam masalah boleh berlaku dengan Zuhair masa tu. Jadi pengambilan hadis Imam Bukhari daripada Zuhair ada masalah begitu, iaitu Zuhair ambil riwayat daripada Abi Ishaq ni, lianna sama'ahu, kerana dengarnya hadis daripada Zuhair tu, minhu min Abi Ishaq, daripada Abi Ishaq ni pada akhir umur. Jadi daripada situ Imam Tirmizi dia nak menyatakan pilihan dia daripada Israel itu lebih kokoh, lebih tepat daripada Imam Bukhari ambil hadis daripada Zuhair tu. Jadi disebabkan ada tiga perkara Imam Tirmizi memilih hadis, sanad hadis Israel dan Qais bin Rabi' itu berbanding dengan 4 orang rawi tadi. Tiga sebab, iaitu pertama, Israel lebih teguh dan lebih hafaz bagi hadis Abi Ishaq berbanding dengan Zuhair, Ma'mar dan lain-lain. Yang kedua, Qais bin Rabi' pula mutaba'ah riwayat Israel daripada Abi Ishaq, daripada Abu Ubaidah, daripada Abdullah bin Mas'ud tu. Yang ketiga, sama Israel daripada Abi Ishaq tu tidak pada akhir umur, seperti mana Zuhair dengar hadis daripada Abi Ishaq tu pada akhir umur dia. Jadi sebab itulah Imam Tirmizi dia utamakan hadis riwayat datang daripada Israel dan Qais bin Rabi' yang riwayat daripada Abi Ishaq tu. Qala wa sami'tu Ahmad bin al-Hasan al-Tirmidzi yaqulu, Imam Tirmizi dalil lagi, berhujjah lagi kenapa dia tidak mahu ambil riwayat Zuhair seperti mana Imam Bukhari ambil tu. Qala wa sami'tu Ahmad bin al-Hasan al-Tirmidzi yaqulu, Imam Tirmizi kata, aku dengar Ahmad bin Hasan al-Tirmidzi kata, sami'tu Ahmad bin Hanbalin, aku dengar Ahmad bin Hanbal kata. Ahmad bin Hanbal pun Imamul Jarhi wa Ta'dil juga. Idza sami'tal haditha an Zaidata wa Zuhairin, apabila anda dengar hadis daripada Zaidah dan Zuhair, Zuhair yang Imam Bukhari ambil hadis daripada dia, Sani,
fala tubali alla tasma'ahu min ghairihima, maka jangan engkau peduli daripada engkau tidak mendengarkannya hadis itu daripada selain daripada mereka berdua. Maksudnya apabila dengar hadis daripada Zaidah dan Zuhair itu boleh menerima terus hadis daripada mereka berdua, illa kecuali yang tak boleh ambil tu ada, iaitu hadis Abi Ishaq, hadis riwayat datang daripada Abi Ishaq tu. Maksudnya kalaulah Zuhair riwayat hadis daripada Abi Ishaq, di situ hati-hati, sebab Zuhair ambil hadis daripada Abi Ishaq ni pada masa umur dia dah tua. Umur Zuhair tu dah tua masa tu. Kalau Zaidah dan Zuhair ambil hadis daripada seseorang lain daripada Abi Ishaq, itu boleh menerima terus. Kalau daripada Abi Ishaq tu tak boleh terima terus. Sebab apa? Zuhair riwayat hadis daripada Abi Ishaq ni pada akhir umur Zuhair tu ada masalah. Jadi ini dalil yang kedua Imam Tirmizi kemuka kenapa dia pilih riwayat Israel dan Qais bin Rabi' yang riwayat daripada Abi Ishaq tu. Wa Abu Ishaq asmuhu Amr bin Abdullah As-Sabi'iyul Hamdaniyul. Abu Ishaq nama dia Amr bin Abdullah As-Sabi'i Al-Hamdani. Wa Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud lam yasma' min abihi la yu'rafu ismuhu. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud tidak mendengar hadis daripada ayahnya, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abu Ubaidah tidak dengar hadis daripada ayah dia Abdullah bin Mas'ud. Wala yu'rafu ismuhu. Bukan itu saja, tidak diketahui nama dia. Nama dia pun tak tahu siapa. Jadi bila tidak tahu nama, tidak tahu tuan, maknanya nak menentu Abu Ubaidah tu sama ada siqah ataupun tidak siqah tak boleh. Itu masalah. Jadi cara Imam Tirmizi menerima sanad hadis Israel, walaupun dia sendiri Abu Ubaidah tidak dengar hadis daripada ayah dia sendiri cerita, maknanya sanad hadis tu munqati, terputus sanad. Itu hal lain. Yang dia suka pilih riwayat Israel datang daripada Abi Ishaq tu banding dengan 4 orang yang sebut di bawah tu, dia lebih suka ambil daripada Israel tu kerana 3 sebab yang sebut tadi. Itu pilihan daripada dia. Jadi sambil Imam Tirmizi kemuka pandangan dia yang dia suka memilih riwayat Israel bagi hadis ni, dia ada sebut hadis ni hadis munqati. Seolah-olah dia juga menyokong kepada pandangan Imam Syafi'i yang ambil dalil daripada hadis tadi, jangan kurang daripada 3 batu ketika istinja tu. Hadis tu dianggap hasan lagi sahih. Hadis ni dianggap hadis munqati min aqsamid dhaif, salah satu daripada bahagian dhaif. Jadi seolah-olah nampaknya di sini
Imam Tirmizi juga cenderung kepada Imam Syafi'i, utamakan hadis tadi disebabkan hadis itu sahih, hadis ni munqati, dhaif. Jadi itulah, disitulah orang dapat peluang mau hentam Imam Abu Hanifah tu. Orang kata apa? Imam Abu Hanifah ni suka amal dengan hadis dhaif, sedangkan ada hadis sahih. Kenapa tak amal dengan hadis sahih? Jadi kajian Imam Abu Hanifah, dia pilih hadis ni, dia beramal disebabkan di sisi dia masih ada lagi sanad lain datang hadis ni selain daripada sanad-sanad yang menjadi munqati sanad. Cuba kita tengok yang Imam Bukhari pilih sanad hadis Zuhair tu, Zuhair an Abi Ishaq an Abdurrahman ibn al-Aswad an Abihi al-Aswad bin Yazid an Abdullah. Yang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tu siapa? Aswad bin Yazid, bukan Abu Ubaidah anak Abdullah bin Mas'ud tu. Jadi di situ tidak timbul masalah terputus sanad tu. Jadi Imam Abu Hanifah juga seperti Imam Bukhari memilih sanad Zuhair yang tidak ada masalah terputus sanad tu. Dia pun utamakan sanad hadis ni. Dan cara Imam Abu Hanifah di sini ialah cantum ataupun selaraskan dua hadis tu. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah tidak wajib ambil 3 batu, hanya memadai dengan 2 batu ketika istinja, asalkan an-naqa, bersih, suci, hilang air najis daripada tempat keluar najis tu, itu yang mustahab. Bilangan tidak menjadi mustahab, bilangan tidak penting. Dengan 2 batu dapat bersih pun dah cukup. Kalau ambil 3 batu, amal dengan hadis yang Nabi SAW larang kurang daripada 3 batu pun boleh. Imam Abu Hanifah kira tak ngapa, itu lebih baik. Jadi maknanya dua-dua hadis dapat amal di sisi Imam Abu Hanifah. Jadi tidak timbul cerita Imam Abu Hanifah amal hadis dhaif tu. Walaupun Imam Abu Hanifah terkadang dia memilih hadis dhaif, dia ambil ijtihad hukum daripada hadis tu, itu adalah disebabkan maksud hadis dhaif tu menepati dengan mana-mana maksud daripada ayat Quran. Itu sebab itu juga satu kaedah tarjih di sisi Imam Abu Hanifah. Dah saya cerita tadi kan, kaedah tarjih ada banyak di sisi imam-imam mujtahidin, 50 hingga 100 kaedah. Jadi salah satu kaedah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah ialah apabila hadis bercanggah, 2 hadis bercanggah, dia akan tengok hadis mana yang lebih sesuai maksud hadis tu dengan mana-mana ayat Quran. Kalau jumpa ada ayat yang sesuai dengan maksud daripada hadis dhaif tu, ataupun jumpa ayat yang menjadi menyokong kepada hadis dhaif tu, ketika tu dia kira hadis dhaif sani dapat kekuatan daripada ayat Quran, disokong oleh ayat Quran. Itu dikira di sisi Imam Abu Hanifah lebih tinggi daripada hadis sahih. Itu kaedah dia. Kalau Imam Syafi'i yang 2 batu hadis dhaif terputus sanad,
yang ambil 3 batu tu hadis hasan lagi sahih, dia utamakan hadis sahih. Itu satu kaedah yang sekarang orang ramai duk bising-bising mau sahih saja, baru satu kaedah. Baru pandai satu kaedah dah tunjuk alim, pakar hadis. Mau hadis sahih saja, tak mau dhaif, dah jadi pakar hadis. Boleh sebut macam tu, dah pandai hadis. Itu baru satu kaedah. Banyak lagi, di antara 50 hingga 100 kaedah yang imam-imam guna. Mereka mungkin tidak tahu, ataupun mungkin mereka tidak mau cerita, mau keras dengan satu kaedah. Sani mau sahih saja, tak mau dhaif, habis cerita di situ. Sebenarnya banyak kaedah lagi. Jadi kadang-kadang Imam Abu Hanifah ada hadis sahih, tapi dia tidak ijtihad hukum, maknanya tidak amal dengan hadis sahih itu. Dia ambil hukum daripada hadis dhaif. Disebabkan hadis dhaif tu maksud dia menepati dengan maksud daripada mana-mana ayat Quran. Contohnya, ada hadis yang menyatakan raf'ul yadain, kita angkat tangan ketika mau rukuk dan bangkit daripada rukuk, bangun daripada rakaat yang kedua kepada rakaat yang ketiga, ada raf'ul yadain, angkat tangan. Itu satu hadis. Dan ada pula hadis yang tidak, Nabi SAW tidak angkat tangan, tidak buat raf'ul yadain. Hadis yang angkat tangan datang dengan sanad, dianggap sanad Ali, maknanya antara imam yang riwayat hadis dan Rasulullah SAW bilangan rawi tidak ramai, sedikit saja. Itu sanad Ali. Hadis yang tidak angkat tangan ni datang dengan sanad nazil. Di antara imam riwayat hadis tu dengan Rasulullah ada bilangan rawi ramai, itu sanad nazil. Pernah Imam Auza'i jumpa dengan Imam Abu Hanifah di pasar Mekah. Imam Auza'i yang buat raf'ul yadain sama dengan Imam Syafi'i ni, dia tanya pada Imam Abu Hanifah, kenapa tuan tidak buat raf'ul yadain? Imam Abu Hanifah kata, aku tidak dapat lagi sanad yang aku puas hati boleh terima berkenaan dengan raf'ul yadain tu. Sebab tu aku tidak buat. Imam Auza'i baca sanad hadis daripada dia, Imam Zuhri riwayat daripada Salim daripada Abdullah bin Abbas. Zuhri, seorang lagi batu Abdullah bin Umar. Maknanya di antara Imam Auza'i sampai Rasulullah hanya ada 3 orang sahaja. Zuhri, batu Tuhu Zuhri, batu Abdullah bin Umar. Imam Abu Hanifah pula baca sanad hadis yang tidak angkat tangan, dapati dalam sanad tu selepas Imam Abu Hanifah, antara Imam Abu Hanifah dan Rasulullah ada rawi 4 orang. Jadi Imam Auza'i kata, tuan, yang saya baca sanad sani, sanad sahih, sanad Ali, yang imam punya sanad nazil, kenapa tidak amal dengan sanad sahih, sanad Ali tu? Dia hujah begitu. Imam Abu Hanifah dia jawab dengan bandingan rawi selepas Imam Auza'i banding dengan rawi selepas Imam Abu Hanifah tu, dia banding. Katanya Imam Abu Hanifah, rawi awak ni hanya muhaddis saja, rawi saya ni muhaddis lagi faqih, tinggi pada perawi hadis awak tu. Jadi Imam Abu Hanifah banding satu-satu begitu, dapati
rawi hadis dalam sanad hadis Imam Auza'i hanya muhaddisin, riwayat hadis, tidak faqih. Faqih mana memahami hukum daripada hadis tu. Imam Abu Hanifah punya rawi-rawi dalam sanad nazil dia semuanya muhaddis lagi faqih. Itu satu kaedah Imam Abu Hanifah tarjih hadis tu. Dia akan kaji perawi hadis. Kalau dua sanad bercanggah tu, kalau dia dapati satu sanad tu, perawi hadis tu bersifat lebih daripada perawi-perawi daripada sanad lain, dia akan utamakan sanad tu walaupun sanad hadis tu dianggap nazil. Itu kaedah dia. Yang kedua, Imam Abu Hanifah ada satu kaedah tarjih lagi. Hadis tu walaupun dhaif, kalau makna maksud daripada hadis tu lebih mirip ataupun lebih menepati dengan maksud daripada mana-mana ayat Al-Quran, dia akan utamakan hadis tu walaupun hadis tu dianggap dhaif di sisi muhaddisin yang lain, dia tidak peduli. Itu kaedah dia. Cuba kita tengok apa maksud yang kata hadis yang tidak angkat tangan ni lebih sesuai, lebih tepat dengan maksud ayat Quran tu. Katanya Imam Abu Hanifah, berdasarkan asbabun nuzul ayat wa qumu lillahi qanitin tu, maksud ayatnya, dan hendaklah kamu berdiri untuk sembahyang, untuk mencari keredaan Allah, qanitin ay sakinin, dalam keadaan tenang diam. Turunnya ayat tu selepas daripada adanya kebenaran bagi sahabat-sahabat pada peringkat awal Islam. Dalam semayang, sahabat-sahabat boleh cakap, boleh suka, boleh jawab salam, paling tengok sana sini pada peringkat awal Islam, semayang dalam keadaan begitu. Ketika tu setelah beberapa lama kemudian turun ayat sani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dah faham Allah Subhanahu wa taala menghendaki ketika semayang ni diam. Jadi mula daripada turun ayat tu, sahabat-sahabat tak cakap, tak tengok sana sini, tak jawab salam dalam semayang, diam, khusyuk, tenang semayang. Jadi Imam Abu Hanifah kira hadis yang tidak banyak kali angkat tangan, tidak banyak bergerak tangan ni lebih menepati dengan kehendak ayat Quran sani. Yang angkat tangan banyak kali, bergerak banyak kali ni bercanggah dengan maksud daripada ayat tu. Jadi walaupun sanad hadis tidak angkat tangan ni nazil, katalah dhaif di sisi setengah muhaddisin, tapi di sisi Imam Abu Hanifah disebabkan ada sokongan daripada ayat sani, hadis dhaif disokong oleh ayat Quran tu, kiranya kekuatan dia di sisi Imam Abu Hanifah lebih tinggi daripada hadis sahih. Jadi dia utamakan hadis tu, memilih beramal dengan hadis yang tidak angkat tangan tu, dan tidak beramal dengan hadis yang angkat tangan walaupun sahih. Jadi orang tak faham kiraan ijtihad Imam Abu Hanifah, cara-cara seperti itu, guna kaedah-kaedah tarjih dia seperti itu, orang mula kata apa? Imam Abu Hanifah ni ashabul ra'i, utamakan akal, pilih amal hadis dhaif, alasan tu alasan ni, sedangkan ada hadis sahih tak amal. Orang mula fitnah begitu. Sebenarnya orang tak faham kaedah ijtihad Imam Abu Hanifah tu. Jadi daripada situlah timbul gelaran ashabul hadis. Imam Syafi'i
Imam Abu Hanifah ashabul ra'yi. Hafiz Ibn Hajar dia tidak suka orang sebut Imam Abu Hanifah ni ashabul ra'yi, sebab dia nampak kaedah-kaedah ijtihad Imam Abu Hanifah itu memang hebat. Jadi dia tak setuju panggil ashabul ra'yi dengan Imam Abu Hanifah tu. Jadi itulah cara keutamaan daripada imam-imam mujtahidin apabila mereka bertemu dua hadis bercanggah tu. Jangan pula nanti sebentar lagi sembahyang asar tak angkat tangan pula. Kata hadis tidak angkat tangan ni ada sokongan daripada ayat Quran lebih kuat daripada hadis angkat tangan. Kita teruskan dengan ijtihad Imam Syafi'i yang kita amal tu, yang tu jadikan panduan bagi kita. Jangan buat macam setengah-setengah orang. Hadis ada Nabi SAW baca kunut hanya 1 bulan, kemudian tinggal. Hadis tu sahih, jadi mula hari ni tak payah baca kunut. Dalil baca kunut tidak kuat, dalil tak baca kunut ni lebih kuat. Jangan baca kunut. Jangan bawa cara-cara tu yang tak baca ada dalil. Imam Syafi'i baca kunut pun ada dalil. Kalau kita kata dalil baca kunut tidak kuat, seolah-olah kita kata Imam Syafi'i ini bodoh. Yang dalil tak kuat dia duk baca ni. Imam Syafi'i dia sempat dengan Imam Malik, sempat belajar. Dia juga sempat belajar dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid Imam Abu Hanifah yang tidak baca kunut tu. Tu guru dia. Dia tahu tu guru dia Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tu guru pada tu guru dia Imam Abu Hanifah tak baca kunut, dia tahu. Lepas tu ijtihad dia, kajian dia dapati baik baca kunut, baca pula sepanjang hayat sampai bila-bila masa, tidak ada terhad masa dia baca. Masa tu ada ulama-ulama di kalangan Ahnaf masih ada, mereka tidak kritik apa-apa, tidak salahkan ijtihad Imam Syafi'i. Mai kita baru kita kata dalil baca kunut tak kuat, jangan baca. Jadi nampak orang sekarang ni lebih pandai pada Imam Syafi'i dan juga ulama Syafi'i dan juga ulama Ahnaf yang ada masa tu. Jadi kita tak boleh bawa cara-cara seperti itu. Sekarang di sini do'amal dalam bab akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dalam bab furu' ijtihad Imam Syafi'i. Jadi kita jangan mau bawa fahaman akidah yang lain seperti kita mau bawa masuk mujassimah dan sebagainya, tak perlu. Dan kita tak perlu ubah daripada masyarakat amal Syafi'i kepada amal Hambali, cara amal hadis dengan zahir. Tak perlu kita bawa cara-cara tu. Tak payah kita susah payah letih lelah nak usaha kerja-kerja tu. Apa salah duk bawa akidah Asy'ariyah amal ijtihad Syafi'i? Dah sekian lama masa baru kita mai susah nak ubah daripada Asy'ariyah kepada tajsim, daripada ikut ijtihad Imam Syafi'i itu nak ubah dia kepada cara Imam Ahmad bin Hanbal amal zahir hadis tu. Jadi itu semua akan bawa fitnah saja, tidak ada apa-apa keuntungan bagi umat Islam Malaysia. Hanya akan timbul fitnah saja. Jadi tak payah semua tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi taufik kepada kita supaya kita boleh bawa jalan yang
tidak menimbulkan masalah bagi umat Islam. Wallahu a'lam. Berhenti dulu, takut tak sempat flight nak pergi Kedah. InsyaAllah kita sambung pula. Wallahu a'lam. Hadis yang ke 14 kita akan sambung 14 insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah.